Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan nikmat iman, Islam, kesihatan dan sebagainya. Saya Muhammad Khalil bin Muhammad Fadil, salah seorang guru di Ma'had Tahfiz Al-Bahiyah, Kampung Binjo Dalam, Kuala Ketil. Pada bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, saya ingin kongsikan 5 amalan yang perlu kita kena lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Yang pertama, berpuasa. Seperti yang kita sedia semua maklum, berpuasa ini adalah satu kewajipan kepada kita sebagai orang Islam. Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, berpuasa di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini termasuk di dalam rukun Islam yang keempat. Yang kedua, iaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah salah satu amalan yang perlu kita kena amalkan sebagai orang Islam, iaitu membaca Al-Quran pada setiap masa, setiap waktu dan setiap ketika, walau di mana kita berada sekalipun. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini akan bagi syafaat kepada kita pada hari kiamat esok. Kita ni nak kata amalan banyak, taklah banyak sangat, tapi dengan istiqamah Al-Quran yang kita baca, mudah-mudahan dia dapat tolong kita, bantu kita, bagi syafaat kepada kita di yaumul qiyamah, insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, maka bahawasanya ia Al-Quran itu akan datang pada kita hari kiamat esok sebagai pemberi syafaat pada ahlinya. Ahlinya ni siapa dia ahlinya? Yakni orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengamalkannya dengan sempurna. Kerana apa dia kata begitu? Kerana bila kita baca Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quran, kita mengaji Al-Quran dengan sempurna, walaupun tergagak-gagak, maka Al-Quran itu jadi peneman kita, jadi pendamping kita. Tak kira lah kita mati ke, kita di hari kiamat esok, dia ni akan datang, akan jadi pendamping kita, peneman kita. Walhal dia akan bagi syafaat kepada kita. Orang yang baca Al-Quran dengan sempurna pun dia akan bagi syafaat, dan orang yang baca Al-Quran dengan tergagak-gagak pun dia akan bagi syafaat. Jangan pernah berhenti baca Al-Quran. Jangan pernah rasa lemah kalau tak boleh baca Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahirul Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi fahuwa syaqul lahu ajran." Mafhumnya, orang yang baca Al-Quran dengan elok lagi sempurna bacaannya itu bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta' fihi, dengan tergagap-gagap bacaannya itu padanya dan terasa sukar baginya, fahuwa syaqul lahu ajran, maka ia beroleh 2 ganjaran pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. 2 ganjaran pahala ni yang macam mana? Dia nak baca Al-Quran, satu, Allah dah bagi pahala dekat dia, dia minat dengan baca Al-Quran, tapi dia baca ni secara tergagak-gagak. Contoh ayat Al-Quran yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Orang yang baca Al-Quran dengan sempurna, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Itu dinamakan orang yang membaca Al-Quran dengan elok dan sempurna. Tetapi orang yang baca Al-Quran dengan tergagap-gagap ini, dia baca seolah-olah macam satu-satu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu bermakna orang yang membaca Al-Quran tidak sempurna, tapi dia baca, dia kehendak benda tu, dia baca Al-Quran dengan tergagak-gagak.
maka bacaannya itu Allah kurniakan kepada dia 2 pahala, 2 ganjaran pahala, insya-Allah. Itu kehebatan Al-Quran yang Allah bagi. Maka janganlah kita anggap membaca Al-Quran ini adalah salah satu perkara yang ringan. Kenapa? Kerana Al-Quran akan menjadi peneman dekat kita di kubur esok dan di hari kiamat. Dialah akan memberi syafaat kepada kita. Janganlah kita ambil ringan benda ni. Janganlah kita nak tunggu bulan puasa baru nak buka Al-Quran. Janganlah kita tunggu tadarus baru kita nak berkalut, nak duduk dalam jemaah nak baca Al-Quran. Tak bulan puasa boleh juga baca Al-Quran. Anggapkan benda tu sebagai rutin harian kita, amalan kehidupan seharian kita. Maka marilah sama-sama kita iktibar dan ambil pengajaran. Orang yang baca Al-Quran ini adalah ahlullah. Bila mana kata ahlullah ini, marilah sama-sama kita berebut, berpeluang dan ambil pengajaran. Kita rebutlah peluang ni sebaik mungkin untuk dijadikan amalan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Amalan-amalan yang perlu kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ialah yang ketiga, iaitu solat secara berjemaah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat secara berjemaah ini lebih baik daripada solat bersendirian. Kerana apa? Kerana solat berjemaah ini dapat 27 pahala. Dan kalau solat bersendirian, dia dapat 7 pahala sahaja. Maka tuntutlah kita, haruslah bagi kita dan eloklah bagi kita sebagai orang lelaki solat secara berjemaah. Tak kiralah di rumah, di surau ataupun di masjid. Kerana rebutlah kita nak yang mana, 27 ke atau 7 pahala. Kalau orang bagi duit kita, orang bagi hendak RM7 ke hendak RM27, mesti kita kena ambil, kita nak ambil RM27 tu. Sebab nilai RM27 tu lebih banyak daripada nilai RM7 tu. So mesti kita nak rebut yang banyak lagi daripada yang sikit. Solat secara berjemaah ini juga akan memberi satu ikatan ukhuwah kepada kita untuk mengkuatkan silaturahim itu. Dengan itu, kita sebagai orang lelaki, anggaplah sembahyang secara berjemaah ini adalah salah satu tanggungjawab yang besar bagi kita. Sebab apa saya sebut orang lelaki? Kerana orang perempuan tak dituntut sembahyang secara berjemaah, walhal dia disunatkan sembahyang di rumah. Amalan yang keempat ialah sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti biji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu menerbitkan 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas rahmat pengetahuannya, dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Sadaqallahul aliyyul azim. Suratul Baqarah juzuk yang ketiga ayat 261. Marilah sama-sama kita anggap sedekah ini perkara yang mulia. Amalan yang kelima, iaitu amalan yang terakhir yang saya ingin kongsikan kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Maksudnya yaitu orang-orang yang beriman dan tenang lagi tenteram hati mereka dengan zikrullah, yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah itu, dengan zikir kepada Allah itu, tenang dan tenteramlah hati manusia. Pengetahuannya, kesimpulan di sini saya ingin katakan, apabila kita ni banyak masalah, kita ni ada masalah di luar, di dalam dan suatu dengannya, perlulah kita jadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang tenang bagi hati kita, perkara yang tenang lagi tenteram hati kita dan fikiran kita. Itulah tujuan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khasiat ataupun fadilat, kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dia boleh bagi hati kita ni jadi tenang. Dan itulah kesimpulan yang saya ingin kongsikan. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, marilah sama-sama kita salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah, jadikan amalan pada bulan Ramadan kali ini bukan sahaja di dalam bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan pun kita boleh lakukan dengan istiqamah, insya-Allah. Sebelum mengakhiri penutupan perkongsian ini, saya mohon maaf atas segala kesilapan dan tutur bicara. Mohon maaf dari hujung rambut sehingga hujung kaki. Insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.